العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya dan nikmat-Nya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam waktu yang terbatas ini marilah kita mengambil manfaat untuk kita melihat tugas nabi-nabi ataupun tugas rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka alam ini. Pada kuliah yang lalu kita bincang musuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Hari ini kita bincang sedikit tugas nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasul-rasul menjalankan tugas kerasulan dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Nabi ataupun rasul yang Allah hantar ke muka bumi ini menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Tak kira penat, tak kira lelah, pagi, petang, siang, malam. Tak ada penat dan lelah. Dan mereka tidak mengambil upah pun daripada sesiapa pun. Nabi ini dia tidak mengambil upah daripada sesiapa pun dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul. Dia ketuk pintu daripada rumah ke rumah. Kalau ini macam jamaah tabligh itu, pergi ke rumah ke rumah, ketuk pintu, ajak datang ke solatkan masjid. Nabi ini daripada rumah ke rumah mengetuk pintu supaya manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tugas rasul yang telah dilakukan oleh mereka di atas muka bumi ini. Pertama sekali mengajak manusia beriman kepada Allah. Kerana iman sajalah yang dapat menyelamatkan manusia. Manusia yang tidak beriman kepada Allah tidak akan selamat. Manusia yang tidak beriman kepada hari akhirat tidak selamat. Manusia yang tidak beriman dengan ajaran Allah SWT, maka mereka tidak selamat, dunia pun tidak selamat, akhirat pun tidak selamat. Maka peranan Nabi ini ialah peranan Rasul ini mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh manusia menyembah Allah semata-mata dan jangan menyembah yang lain daripada Allah. Hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah yang lain itu termasuklah tauhid dan lain-lain lagi. Kerana yang benar itu satu dan yang salah itu jumlahnya tak dapat dibilang, tersangat banyak. Betul dah 84 ada. Betul 84. Jadi jumlah yang salah, yang batil itu tak dapat dibilang. Kata Ibnu Katsir banyak, yang betul satu saja, yaitu perjalanan nabi-nabi dan perjalanan rasul-rasul. Kerana nabi-nabi ini mengajak manusia beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain, tidak menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan pada mereka bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh kerana itu beribadatlah kamu kepadaku. Maksud aku di sini ialah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua nabi-nabi, semua rasul-rasul mengajak manusia, memberitahu kepada manusia jangan menyembah yang lain, jangan mengabdikan diri kepada yang lain, melainkan hendaklah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka melarang manusia supaya mencari tauhid. Tauhid ini sebarang perkara yang menyebabkan manusia ini jadi jauh kepada Allah. Jadi jauh daripada jalan Allah SWT itu tahu. Tak kira lah syaitan, iblis ke, patung-patung berhala ke, ataupun ideologi yang ada pada hari ini yang sesat, yang menyeleweng daripada jalan benar itu ada tahu belaka. Pitih pun kalau menyebabkan manusia jadi punah, tahu juga. Walaupun pitih itu kita gunakan dalam muka bumi ini untuk kita mencari kemudahan, makan minum, beli pakaian dan seumpamanya. Tapi kalau dengan sebab cari pitih, kita jadi kau jauh dengan Allah, jadi kau sesat, pitih pun tahu. Pitih pun jadi tahu. Kadang-kadang raja pun jadi tahu juga bila manusia sembah dia. Manusia menyembah raja dan dia suka orang sembah dia, maka raja pun jadi tahu. Begitulah seterusnya dengan perkara yang boleh menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya, menyuruh mereka hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Dan rasul bersilih ganti Allah kirim ke atas muka bumi ini lepas orang. Bermula dengan Nabi Adam AS sampailah ke zaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan ajak manusia beriman kepada Allah. Yang disebut nama dalam Quran itu 25 orang. Jumlahnya ramai. Jumlahnya tak siapa pun yang tahu jumlahnya sebenarnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ada pendapat menyatakan 124,000, 124,000. Ada ulama berkata demikian. Tapi jumlah sebenarnya tak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah. Melainkan Allah yang tahu. Para rasul mengajak manusia memurnikan akidah mereka supaya beriman kepada Allah semata-mata. Jadi akidah manusia ni bersimpang siur, tak murni, tak betul. Akidah, terutama sekali akidah mereka yang menganut ajaran-ajaran agama budaya. Agama budaya ni macam Hindu, macam Buddha, ajaran Shinto, Majusi, berbagai-bagai lagi lah, jumlahnya banyak datang muka bumi ni. Agama budaya adalah agama yang direka oleh kepala manusia, direka sendiri. Agama ni bukan boleh reka-reka. Agama ini ialah datang daripada Allah SWT sebagai panduan untuk manusia hidup di atas muka bumi untuk balik ke negeri akhirat yang kekal abadi. Maka agama yang betul itu agama yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Allah wahyukan kepada rasul-rasul, itulah agama yang benar yang dapat menjamin keselamatan manusia di atas muka bumi dan di negara akhirat. Adapun agama-agama budaya yang direka oleh akal manusia, oleh pemikiran manusia. Jadi banyaklah penyelewengan. Orang Hindu lembu dia sembah, perayaan Taipusan dia, perayaan Deepavali dia tu sunnah tu. Malu lagi. Jadi kita tidak bercakap kepada mereka benda gini ni sebab benda sensitif. Agama ni benda sensitif, tapi sesat, lain daripada ajaran Allah SWT, sesat. Maka kesesatan itu mengikut Ibn Kathirnya banyak, jumlahnya banyak. Jadi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul mengajak manusia supaya manusia ini betul di atas jalan yang lurus. Hak mengaku Islam pun tewing, ramai juga yang tewing. Hak mengaku Islam, ramai juga yang menyeleweng, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang Allah terima ialah ahli sunnah wal jamaah yang ikut perjalanan Nabi, setapak demi setapak, seinci demi seinci. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, Qadariyah, Syiah, dan banyak lagi. Hari ini lagi banyak pemikiran-pemikiran salah, pemikiran-pemikiran yang sesat.
hasil daripada akal manusia. Akal ni bolehlah dimanfaat kerana antara kelebihan yang ada pada diri manusia ini ialah akal yang tak ada pada makhluk lain. Tetapi akal ni tak boleh bebas berfikir ikut suka hati. Ada batas sempadan dia. Jadi yang mengawal akal manusia ini ialah wahyu Allah. Wahyu Allah yang mengawal akal manusia supaya tak jadi babak. Tetapi kalau terkeluar daripada babak selalu. Bah pun kalau ikut duk bira sangat, duk bira tepi jalan sangat, jatuh parit, bah pun. Jadi supaya manusia ni tak babak, tak jatuh parit, maka Allah datangkan Nabi, Allah turunkan kepada mereka wahyu sebagai panduan. Sebagai panduan untuk manusia berjalan di atas muka bumi, melaksanakan kehidupan di atas muka bumi, berpandukan daripada ajaran Allah Subhanahu dalam semua segi. Dari segi ibadat yang khusyuk, dari segi kehidupan yang lain, berekonomi, berpolitik, bernegara, bermasyarakat, semua itu adalah kaitan, ada kaitan dengan agama. Jangan kata tidak ada kaitan ekonomi dengan agama, politik dengan agama, kemasyarakatan agama, semua tak ada kaitan lagi. Dan ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam kitab Allah. Kalau ayat-ayat Madaniyah umpamanya, ayat yang diturunkan di Madinah, ayat yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan kemasyarakatan. Adapun ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat Makkiyah, itu banyak berkaitan dengan akidah, dosa pahala, hukum bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para nabi ini, para rasul mengajak manusia untuk memurnikan akidah, supaya akidah ini betul model. Supaya akidah manusia betul model. Kalau akidah tak selamat, tak betul, tak selamatlah manusia di akhirat. Kalau akidah tewing atas muka bumi, maka tak akan selamat manusia di negeri akhirat. Kalau betul akidah, insya-Allah selamat. Sebab itulah datangnya Rasul untuk membetulkan akidah manusia, supaya manusia duduk dalam akidah yang betul. Jadi kita rasa kesianlah pada masyarakat yang mengaku dirinya sebagai Islam, tapi akidahnya tak betul. Penganut ajaran salah, dia mengaku dia tu Islam juga. Dia mengaku dia tu Islam. Katanya dia, saya Islam. Tanya sana lagi imam pun, dia kata dia Islam. Tanya Yopi, dia kata Islam. Tanya penganut ajaran sesat yang terdapat di mana-mana di Malaysia, 100 lebih ajaran sesat. 100 lebih ajaran sesat di Malaysia. Qadiani, Qadiani, Tajali dan berbagai-bagai lain. Katanya dia betul. Tanya orang Hindu, kata betul dia. Dia kata betul, ajaran Hindu. Betul tak betul ni kena ukur dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau tak ukur, tak suka dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, itu tidak betul. Nabi Rasul datang ke muka bumi membawa ajaran yang berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah, untuk menyelamatkan manusia datang muka bumi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Jelas kepada kita, Nabi ataupun Rasul mengajak manusia menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri. Walaupun dah menyembah Allah, kalau tidak ikhlas, ada riak dalam diri umpama. Ada riak, ada unjuk dalam diri. Melakukan ibadat tapi ada penyakit riak, ada penyakit unjuk dalam diri, ada penyakit takabur dalam diri, pun tidak selamat. Itu sudah melakukan ibadat kepada Allah SWT. Maka Rasul ini mengajak manusia mengerjakan ibadat dengan ikhlas. Ikhlas itulah menjadi sendi dalam kehidupan. Manusia ni kalau sendi ada masalah, jalan pun tak betul, akak tangan pun tak betul, jari nak kuat pun tak betul.
bila sendi ada masalah. Jadi kata ulama, ikhlas itu merupakan sendi dalam ibadat, dalam kehidupan kita manusia ini. Bila tidak ada keikhlasan, maka segala-galanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti ikhlas ni bukti orang tak nampak. Benda yang duduk dalam hati manusia. Perkara yang berkaitan dengan niat, berkaitan dengan ikhlas itu duduk dalam hati. Tak siapa pun nak buat. Jadi Rasul mengajar manusia supaya ikhlas dalam mengerjakan ibadat, kerana yang ikhlas itu sajalah yang diterima oleh Allah SWT. Berapa ramai orang menunaikan ibadat, tapi ibadat mereka ditolak oleh Allah SWT. Itu tak kira lagi segi tak betulnya dengan rukun, tak betul dengan peraturan-peraturan di dalam beribadat. Allah memerintahkan supaya mengeluarkan zakat, supaya menunaikan ibadat-ibadat yang lain. Itu tugas Rasul yang pertama. Yang keduanya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menerima wahyu. Adapun orang lain, walaupun ramai yang mengaku nabi atas muka bumi, sejak Nabi wafat, sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai yang keluar mengaku sebagai nabi. Jumlahnya ratus-ratus orang. Kat Malaysia kita ni ada juga orang mengaku nabi. Ada mengaku nabi. Satu ketika dulu. Jumlahnya bukan sedikit. Sedangkan nabi yang Allah hantar atas kamu ini disertakan dengan wahyu. Allah sertakan mereka dengan wahyu. Jadi mereka ini menerima wahyu daripada Allah. Allah yang memberikan wahyu kepada nabi-nabi. Malaikat Jibril membawa turun wahyu dalam bentuk, kadang-kadang tu dalam bentuk tak nampak. Malaikat turun, Nabi tak nampak, tapi Nabi menerima wahyu dan masuk wahyu itu ke dalam dada dia. Ada kalanya wahyu turun dibawa oleh Jibril dengan rupanya yang asli. Jibril turun dengan rupa yang asli. Ada kalanya bunyi kelung-keleng macam loceng bunyi. Turun wahyu tu bunyi macam loceng. Siapa peluk Nabi takut, rasa takut dengan bunyi kelung-keleng macam loceng. Ada wahyu dalam bentuk mimpi. Nabi bermimpi adalah merupakan wahyu daripada Allah SWT. Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Muhammad bermimpi. Nabi Muhammad bermimpi tengok cahaya pada waktu fajar. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak. Dan lain-lain lagi lah. Nabi Yusuf bermimpi, Nabi Yaakob bermimpi. Jadi mimpi Nabi itu sebahagian daripadanya merupakan wahyu daripada Allah. Ada pemimpi kita orang biasa ni tu main dan tidur je. Mimpi tak boleh dijadikan hujah. Tak boleh dijadikan hujah mimpi. Untuk berhujah mestilah berdasarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril bawa turun wahyu kepada Nabi dan kemudian Nabi menerima wahyu. Kalau zaman Nabi Muhammad dicatatkan wahyu itu di atas belulang, kulit-kulit kayu, atas batu dan seumpamanya, dan disempurnakan penulisan wahyu itu di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat. Dan kita boleh baca Quran hari ini kerana ada orang yang hafal Quran zaman dulu yang menulis Quran itu di atas kulit-kulit kayu, di atas kulit-kulit binatang dan seumpamanya. Alhamdulillah, kita dapat melihat wahyu Allah, boleh baca Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk kerana pengorbanan orang zaman dulu yang mengumpul kitab-kitab Allah yang dia ditulis di atas pelepah-pelepah tanah, batu dan seumpamanya. Dan sebahagian daripada sahabat hafal Quran. Yang ketiga, tugas Nabi, tugas Rasul yang berdakwah kepada manusia. Rasul-Rasul berdakwah menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan akal semata-mata. Walaupun akal itu boleh digunakan, tetapi wahyu Allah itulah yang menjadi landasan ataupun yang menjadi pokok segala amalan dibawa, disampaikan kepada Rasul dan Nabi. Rasul pula menyampaikan kepada manusia, disampaikan kepada manusia.
Ya ayuhar rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Perintah Allah kepada rasul, sampaikanlah apa yang aku berikan kepada kamu. Wahyu yang aku turunkan kepada kamu, tolong sampaikan kepada manusia. Tolong beritahu kepada manusia supaya manusia ini tidak babak dalam perjalanan hidup mereka di atas muka bumi. Maka Rasul ini berdakwah dengan pendekatan yang lunak. Pendekatan lunak maknanya tidak main kasar. Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun, dia cakap dengan bahasa lembut. Dia gunakan bahasa lembut, tak main kasar. Begitulah juga dengan Nabi-Nabi lain, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya berdakwah dengan hikmah. Mereka berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu maknanya pendekatan yang boleh menarik manusia kepada Islam itu sendiri. Kadang-kadang ada hikmah itu, kalau kasar yang boleh menarik pun hikmah juga. Hikmah ni dihubungkan dengan bahasa yang baik, bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Amal itu hikmah. Kalau cakap atau orang tolak, bila menyampaikan dakwah, orang tolak balik, itu mungkin tidak hikmah. Mungkin dia main kasar dengan mad'u dia. Mad'u ni mana orang yang menerima dakwah. Masyarakat yang menerima dakwah dipanggil mad'u. Orang yang berdakwah dipanggil da'i. Maka da'i ini ataupun pendakwah ini, bila mereka menyampaikan dakwah, menyeru manusia menggunakan bahasa yang baik. Kadang-kadang mereka menggunakan bahasa tempatan itu sendiri. Kalau cakap Kedah di Terengganu umpamanya, mungkin apa yang nak faham. Orang Negeri Sembilan mari Syarah di Terengganu menggunakan logat Negeri Sembilan, mungkin tak faham. Maka menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang lembut, bahasa yang tidak kasar umpamanya, itu adalah dipanggil hikmah. Maka Rasul-Rasul menyampaikan dakwah kepada kaum mereka masing-masing dengan hikmah, dengan bahasa yang lunak, bahasa yang baik. Termasuk Nabi Musa mendakwah Firaun dengan hikmah ataupun dengan yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhan kamu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan. Hikmah di mana bijaksana, dengan cara yang bijaksana. Orang tak terasa hati kita menyampaikan dakwah, itu bijaksana. Orang tidak tersinggung. Kalau dakwah tu orang jadi kanja, kita menyampaikan ajaran yang betul, tapi orang jadi kanja, orang jadi jauh daripada Islam. Sebab tak pandai menyampaikan, orang jadi semakin jauh. Dengan cara kasar, dengan cara komoh, dengan cara yang lekuk kepala orang umpamanya. Pendakwah ni kalau melekuk kepala orang, duk takir atas kepala orang akan kanja lagi. Kata Dr. Fatih Yaka, dengan sebab perkataan kita orang menjadi semakin jauh dengan Islam, maka berdosalah pendakwah itu. Pendakwah sepatutnya orang jadi jinak dengan Islam, orang jadi semakin nak dengan Islam. Tetapi kalau tidak dengan cara hikmah, jadi kasar, maka orang lagi. Kita nak tahu orang asli umpamanya. Dulu saya pergi ke kawasan pendalaman, kawasan orang asli, orang asli di Sungai Sayak, Besuk, dan juga di Sungai Beruah dulu Terengganu. Jadi kita pergi tu, kalau kita cakap berapi-api, dia tak nak dengar mana. Orang asli ni, kita kena baik, cakap dengan baik. Anak dia tu kotor tubuh, tapi kita ambil dukung anak dia. Suka lah dia. Suka. Dia suka bila kita dukung anak dia, kita bawa makanan, kita bawa pakaian terpakai. Suka sangat dia. Jadi berdakwah dengan cara begitu, itu pun ada hikmah juga. Kita tarik orang ni dengan kita beri benda ke dia. Maksudnya kita beri makanan, kita bawa makanan, kita bawa pakaian, dan kita buat baik kepada anak-anak dia. Kita pergi daripada Kuala Terengganu ni, duduk bermalam di kawasan asli.
Saya pergi bermana? Kau saat sendiri. Dia untuk batin dia dulu. Kita nak tarik anak buah ni, kena buat baik dengan ketua dia, untuk batin dia. Begitulah juga di Sarawak, di Sabah. Hari ni ramai orang Sabah, Sarawak, orang pendalaman, orang Bidayuh, masyarakat Impan, masyarakat dasar memeluk agama Islam. Daripada Semenanjung kita ni ialah Yayasan Amal Malaysia. Masuk kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Jadi kalau masuk dengan bercakap kasar dengan mereka ataupun bahasa yang mereka tidak menyenangi, kita cakap dengan bahasa yang mereka tak suka, tak boleh. Dia akan jadi semakin jauh dan dikanjar, dia akan tendang balik. Kata Fatih akan, Dr. Fatih akan, bila pendakwah melakukan sesuatu percakapan ke ataupun apa-apa ke yang boleh menyebabkan orang jadi semakin jauh daripada Islam, itu merupakan dosa. Jadi dosa. Jadi serulah kejaran Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dengan cara yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang baik. Berdebat ni dengan cara yang baik. Ada manusia yang suka berdebat, maka berdebatlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Di dakwah para rasul menerang dan menjelaskan segala kekeliruan. Perkara yang keliru dalam kehidupan manusia, akidah. Akidah ni kalau keliru, tak betul, boleh membawakan kepada punah. Kalau benda lain keliru, boleh tak kira lagi. Tapi kalau akidah ni tak betul, akidah ni keliru, atau punah, tak akan selamat dalam perjalanan balik ke negeri akhirat yang kekal abadi. Maka Rasul ini menjelaskan kekeliruan yang berlaku di kalangan manusia, terutama sekali dari segi penyembahan mereka, dari segi pegangan mereka yang tidak betul. Jadi sebarang kekeliruan yang berlaku di kalangan manusia diperjelaskan oleh Rasul dalam menyampaikan dakwah. Orang yang menyambut dan menerima seruan dakwah mereka akan berada di atas jalan yang selamat dan benar. Sesiapa yang mengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ikut dakwah Nabi, yakin dengan kata-kata Rasul, ikut jalan Rasul, maka mereka itu orang yang selamat. Adapun yang menentang Rasul, menolak ajar Rasul, termasuk di zaman kita pada hari ini, yang tolak hadis Nabi, yang tolak syariat, yang tolak sunnah, maka mereka itu tidak selamat. Dunia dan akhirat tidak akan selamat. Hari ini banyak di kalangan manusia yang mengaku sebagai Islam, tetapi pahaman mereka tidak betul, pegangan mereka tidak betul. Antara ialah Islam liberal, golongan Islam liberal yang banyak menggunakan akal, dan mereka tidak nak guna sunnah Nabi ataupun hadis Nabi, mereka tidak nak guna. Kemudian yang keempat, peranan Nabi yang keempat ialah membimbing manusia dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat ataupun panduan dari segi beribadat, panduan dari segi beribadat mestilah berdasarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengerjakan ibadat tidak berdasarkan panduan daripada kitab Allah, daripada ajaran Allah, maka ibadat itu ditolak oleh Allah SWT. Umpamanya kumpulan tajalli di Kelantan, dia sembahyang pakai niat gitu, yang tak ada rakaat, tak ada sujud. Sedangkan Nabi mengajar pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana aku solat. Nabi ada qiyam, Nabi ada sujud, Nabi ada rakaat, ada bacaan-bacaannya. Bermula dengan mengambil wuduk lagi. Walaupun wuduk ni, mengambil wuduk ni bukan rukun, tapi kalau tak sempurna mengambil wuduk, umpamanya solat tak pakai. Maka segala-galanya diajar oleh Rasul. Diajar oleh Rasul pada manusia supaya ikut syariat. Lagi Mekah kena ikut syariat, nak solat kena ikut syariat. Segala-galanya hendaklah berdasarkan syariat, berdasarkan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau reka-reka sendiri dalam ibadat ni ditolak oleh Allah. Mai reka sendiri. Ibadat ni bukan reka sendiri, mesti ada panduan dia, pelan dia. Buat rumah pun nak pada pelan.
ibadat lebih-lebih lagi perlukan kepada pelan, dan pelan itu dibawa oleh Rasul yang disampaikan kepada Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang mengerjakan amalan yang bersifat bid'ah dalam ibadat, dia melakukan apa yang Nabi dah buat, maka orang melakukan bid'ah dia tolak Allah SWT. Bila kita tanya dia membuat gini, ini ada dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis Nabi ada ke tak? Sahabat Nabi buat ada? Tak juga. Tak juga. Bid'ah lah namanya. Sesuatu yang Nabi dah buat, sesuatu yang sahabat Nabi dah buat. Kalau Nabi dah buat, sahabat Nabi buat, dan Nabi rada, boleh pakai. Hak sahabat Nabi buat, Nabi tak kata, Nabi tak marah, itu boleh pakai. Bila hak Nabi tak buat dan sahabat pun tak buat, tak ada dalam sirah perkara yang dibuat itu dilakukan oleh para sahabat zaman dulu, itu ada bid'ah. Maka setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya dalam api neraka. Buat, maka dalam perkara ibadat mesti berpandukan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi ini mengajarkan kepada manusia supaya ikut syariat, berdasarkan syariat yang betul, akidah yang benar. Sebab akidah ni banyak, yang tak betul ni banyak, dan syariat pun banyak yang diamalkan oleh manusia tidak berdasarkan syariat yang benar. Kalau orang Syiah cara sama sekali, dia ambil wuduk basah kaki dulu. Saya pernah sembahyang di Universiti Aligarh, India, sembahyang hari raya. Musim itu musim hari raya, saya pergi sama dengan kawan-kawan dekat Universiti Aligarh. Orang Syiah ni dia tunggu dulu, kita solat dulu. Kita solat dulu, lepas tu baru dia solat. Dia basuh kaki dulu hari itu. Sumbernya daripada mana? Basuh kaki dulu. Sedangkan hak sebetulnya basuh tangan dulu, dia basuh kaki dulu. Dia sembahyang sunat hari raya tu dia sembahyang sunat. Lepas tu dia jamak dengan zuhur. Dia jamak dengan zuhur. Nak jamak nak qasar ni kena musafir dalam kaedah dalam Islam ni. Dia dah lepas daripada solat sunat hari raya tu, dia terus jamak dengan solat zuhur dulu. Itu dikatakan menyeleweng itu. Dan dia sujud, dia lapik dengan tanah daripada Karbala. Tanah, ada tanah di belah poket. Tanah tu daripada Karbala dalam negeri Iraq. Cucu Nabi ni mati di Karbala, dibunuh, mati di Karbala. Sedangkan Husain Hasan. Sebab orang Syiah ni dipuja keturunan Sayyidina Ali. Sebab tu solat dia tak biasa dengan kita. Solat waktu bang, ada bang yang lain bagi kita, iaitu disebut hal lain tu betul belakang dia disebut Ali dalam bang tu. Disebut Ali dalam bang dia. Jadi inilah yang dia katakan buat sesuatu kan tak betul dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Salah. Jadi Nabi nak betul pemikiran manusia sekarang, nak betul amalan-amalan yang dilakukan itu yang bercanggah dengan syariat. Yang bercanggah dengan syariat. Jadi manusia tidak mampu membuat peraturan ataupun undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki kepada manusia. Kita ni tak boleh buat undang-undang ataupun peraturan yang boleh menjaminkan kebahagiaan yang sebenar kepada manusia. Melainkan manusia itu mestilah mengambil peraturan Allah, undang-undang Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nabi, yang Allah sampaikan kepada Rasul-Rasul. Itulah yang dapat menjaminkan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita buat cara hidup sendiri, peraturan hidup sendiri, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi bila ambil cara hidup dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala yang serasi dengan fitrah semula jadi manusia. Undang-undang Allah ini, peraturan Allah serasi dah dengan fitrah manusia. Tapi bila manusia tolak peraturan Allah Subhanahu wa taala,
maka berlakulah berbagai-bagai masalah dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Jadi Rasul ini menjelaskan kepada manusia supaya ikut peraturan daripada Allah, ikut undang-undang daripada Allah dari segi ibadat dan juga dari segi-segi yang lain. Ibadat itu wajib kena ikut sebagaimana Nabi buat. Salatnya, puasanya dan seumpamanya kena ikut sebagaimana pelannya ada pada Nabi. Begitulah juga dalam ibadat yang umum. Sebab bekerja cari makan pun ibadat. Ibadat. Jangan kata tidak ada kena mengenal ibadat. Kita keluar cari makan, cari rezeki itu ibadat. Berpolitik, bernegara, ibadat. Kita hidup secara bermasyarakat, bantu jiran, ibadat. Tolong orang susah, ibadat. Jadi peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi itu adalah untuk menjaminkan kebahagiaan manusia di atas muka bumi ini dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, rasanya setakat itu dulu untuk pagi ini. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang, yang ada kitab muka surat 91 nombor 5, peranan Rasul yang kelima. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.